Buka mic lagi ni. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ni kita boleh jugalah GM sekali untuk lancarkan majlis usrah kali ni. Okey, seperti yang kita dah tahu semua yang petang ni kita ada usrah tentang peribadi muslimah solehah. Okey. Jadi bagi memberkati majlis kita untuk hari ini, kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput ahli pertama iaitu moderator kita pada hari ini untuk menyampaikan bidang fiqh dalam tajuk ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk yang akan Ana sampaikan adalah bersolek usah sampai tabaruj. Okey, dalam bersolek ni, sebenarnya Islam ni dia bagi je untuk semua perempuan untuk bersolek, untuk berhias. Lagi satu, Islam ni pun sukakan kecantikan juga. Jadi, bagaimanapun, ada sesetengah perempuan yang berlumba-lumba untuk nak bergelar Insta famous lah kan sekarang kan, YouTuber lah, blogger lah. Sekaligus diorang ni tunjukkan kecantikan yang secara terbuka, lepas tu ramai orang jadikan sebagai ikutan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wanita ni dengan fitrah ingin kelihatan cantik, sekaligus menjadikan bersolek atau berhias tidak dilarang di dalam Islam. Jadi boleh je lah untuk kita ni nak bersolek, tapi jangan kita tunjukkan kecantikan kita, hiasan kita kepada yang tidak sepatutnya. Kalau yang macam Instagram famous tu, diorang tu kan public diorang punya IG. Jadi ramai lelaki, ramai perempuan semua boleh tengok diorang punya pakaian lah, diorang punya cara cakap lah, macam tu. So, solekan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah yang sampai menukar rupa paras yang Allah telah bagi kat kita ni. Contohnya macam kita tambahkan bulu mata palsu. Itu dah dikira tabaruj je tu. Lepas tu, mengoles pipi. Mengoles pipi ni macam, tak, ada apa macam ni? Dia macam, ada yang macam orang buat untuk buang bulu dekat pipi dia. Tu. Anda pernah baca tapi tak tahu betul ke tak. Yang sulam pun ada. Sulam? Sulam pipi? Dia sulam blusher. Sulam lipstick. Macam ni tu sulam? Dia buat macam mana? Dia tak tahulah. Dia sulam lah. Dia sulam, dia macam dia letak lipstick tu kat dalam kot, tak tahulah macam mana. Tapi dia panggil sulam. Tak boleh lah saja. Jadi dia macam merah, nampak merah sendiri lah. Masa bangun tidur tak payah dah pakai lipstick. Macam tu. Okay, faham? Okay, lepas tu kelopak mata. Kan ada kan apa macam, kita ni orang Asia, kelopak mata kita ni kebanyakannya sepek je. Jadi maybe diorang ada buat pembedahan dekat kelopak mata bagi dia nampak bulat sikit, bagi nampak besar macam tu. Lepas tu ada yang pakai dengan bibir yang warna terang dan melampau. Tak boleh lah pakai lipstick yang warna merah. Allah, merah mangah tu. Tak boleh lah. Tu dah lebih-lebih lah tu. Nak attention lah tu. Lepas tu, kecantikan wanita ni dia halal dilihat oleh suami dan mahram dia je. Sekaligus, dia perlu membetulkan konsep hanya berhias dan bersolek di luar. Tetapi, sekaligus perlu membetulkan konsep hanya berhias dan bersolek di luar tetapi kelihatan kusam di rumah. Maksudnya bukannya kita ni dekat bila nak keluar saja kita kena berhias. Bila nak keluar je kita kena siap-siap cantik-cantik macam tu. Tapi dekat dalam rumah pun kita kena juga berhias. Nak bagi cantik, wangi kan. Barulah ahli keluarga suka dekat dengan kita. Macam tu. Okay. Lepas tu daripada segi aurat pula, wanita ni dia boleh berpakaian cantik tapi mengikut perkembangan fashion.
Lepas tu perlulah patuh syariah iaitu labuh, tidak ketat, tutup dada. Lepas tu tak nampak bahagian aurat. Macam tu. Tak ada lah pakaian kita tu memang dah tutup semua. Tapi ada yang macam dekat tangan ketat ke. Macam tu. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya dia tak kena dengan syari'i lah. Cara pakaian yang bersyariat. Macam tu. Jadi kalau lah contoh kan, sekarang ni ramai perempuan yang bukannya macam ni, sekarang perempuan ni bukannya didorong untuk membuat sesuatu yang macam okay jom kita baca Quran sama-sama, okay jom kita pakai tudung yang labu sama-sama macam tu. Tapi sekarang ni ramai masyarakat yang perempuan lah, diorang ajak buat tutorial tudung sama-sama, buat tutorial makeup sama-sama, live dekat IG ke kat Facebook ke semua tu. Jadi tu tak boleh lah sebenarnya. Perempuan ni kan perlu dijaga. Macam tu. Nak bersolek pula tak boleh lah secara umum macam tu, nak tunjuk semua macam tu. Tak boleh lah. Tu. Jadi jadi untuk kesimpulan dia, kecantikan pada perempuan ni hanya boleh dibuat apabila berhadapan yang mahram kita saja. Jadi dengan sebab tu kita sebagai perempuan ni boleh jadi tauladan lah kepada perempuan yang lain dan sekaligus menjaga kehormatan diri kita sendiri. Saja. Lepas tu kita nak cakap pasal isu semasa. Okay. Okay. Isu semasa ni, kita tengok sekarang, zaman-zaman sekarang, anak-anak muda sekarang pakai tudung atas dada, TikTok joget-joget. Faham tak? Dia macam agama kurang sikit. Sekarang, zaman sekarang ni orang ikut trend. Orang macam selfie. Kalau orang selfie, pakai tudung atas dada, kadang-kadang ada orang yang tak pakai tudung. So, bila benda tu dia hantar dekat media sosial, orang yang bukan mahram tengok kita, tengok gambar kita tu, so benda tu akan dapat dosa. Setiap orang yang bukan mahram yang tengok gambar kita tu, kita akan dapat dosa. Sebab benda tu walaupun dia berkait macam memang orang tu tak nampak kita depan-depan. Dia nampak dalam gambar tapi sebenarnya tu pun dosa juga. Okay. So benda tu kalau boleh, kita tak payahlah nak ikut trend sekarang. Memang orang cakap kalau tak ikut trend, orang kata lapuk di zaman. Tak semestinya macam tu. Kalau kita ikut cara Islam, ikut boleh nak ikut trend sekarang, cuma ikut gaya trend, gaya orang Islam. Jangan nak joget-joget dekat TikTok. Nak TikTok ada tu boleh, cuma TikTok tu kita boleh gunakan bukan untuk joget, tapi kita boleh gunakan benda tu untuk tazkirah ke orang, ke macam video yang menyampaikan satu pesanan dekat orang Islam. Tu pun dah kira bagus, kita dah dapat pahala sebab kita dah ingatkan orang. So sebenarnya benda tu lagi elok lah daripada kita ikut trend-trend sekarang yang entah apa-apa ni lah. Sebab benda ni sebab kalau tengok zaman sekarang, orang yang munafik ni semakin berleluasa, semakin ramai. Orang yang beriman ni kita jarang jumpa. Susahlah nak jumpa orang yang tudung labuh sekarang. Nak katakan jiran kita pun nak jumpa orang macam tu pun susah. Apatah lagi kalau jiran yang macam tu lah. Bukan nak cakap jiran macam tu lah. Okay. Cuma nak cakapkan memang susah, sangat susah. Ada orang tu dia just pakai tudung je tapi dia tak solat. Tu kira orang yang munafik juga. Sebab dia lebih pentingkan trend, dia lebih pentingkan apa yang dia buat tu bagi dia solat. Kalau solat tu nanti boleh taubat pula sekejap lagi. Dia fikir macam tu. Orang sekarang fikir macam tu. Okay. So kita janganlah jadi macam dia orang. Okay. Sebab benda tu pun akan mendatangkan dosa.
kita kalau nak masuk syurga, buatlah baik, buat cara baik. Nak Allah terima amalan kita, buatlah dengan jangan langgar perintah Allah, patuhi dia. Sebab tahu nak kira alah taubat kejap lagi tu pun boleh, tapi taubat tu pun tak tahu Allah terima ke tak. So baiklah kita jangan langgar perintah dia. Okay. Setiap malam tu kita muhasabahlah diri balik sebelum kita tidur. Minta maaf dekat orang dulu. Sebab kita tak tahu bila kita mati nanti. Macam tu lah sebab yelah kata nak masuk syurga sama-sama kan. Macam tu lah. Jangan dedahkan aurat sangat sebab tak elok untuk kita. Sebab ramai sangat orang yang dedahkan aurat. Tak kira lah sekolah tahfiz ke tak. Tapi yang banyaknya bila sekolah tahfiz, lepas habis je sekolah tahfiz tu dia akan free hair, ada yang free hair, ada yang lupa Quran terus, ada yang tak solat. Nah, ramai macam tu. So kita jangan jadi benda tu sebagai ikutan kita. Okay. Okay, pengajarannya jangan jadi macam dia orang. Okay. Okay, itu je. Okay, terima kasih atas segala hujah yang telah anda berikan, Sarina. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya jumpa Ainur lah untuk teruskan. Okay, Ainur, macam mana? Ainur, brother Ainur. Sorry. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda, dunia mata' wa khairu mata' dunia khair mar'atus salihah. Maksudnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salihah. Rupanya dia tak penting pun kalau kat dunia ni. Sebab yang penting tu amalan kita. Betul-betul sebab perempuan ni Allah jadikan kita sebagai perhiasan diri dekat dunia ni. Sebab Allah dah tinggikan darjat wanita. So macam tu lah. Ya betul, wanita sebagai ibu rumah. Apa yang Ana faham kan, Izzati Elia, dia pernah cakap yang perempuan ni dia sebenarnya sebagai, yelah memanglah kita tak kahwin lagi kan, tapi kita ni sebagai macam dalam dakwah ni bukan saja lelaki yang gerak, perempuan pun yang gerak juga. Jadi kita ni sebagai ibu kepada umat. Sebab apa? Bila mana seorang wanita tu dia dipenuhi dengan ilmu, dengan macam-macam ilmu lah, ilmu dunia, ilmu akhirat dalam diri dia. Dan bila mana dia dah kahwin, dia akan turunkan ilmu dia tu dekat anak dia. Jadi dia boleh didik anak dia tu lagi hebat daripada dia. Dan dia boleh lahirkan satu keturunan yang sangat berguna pada umat, sangat kuat dalam menentang yang bukan ajaran Islam macam tu. Macam tu lah apa yang Ana faham. Okay, baiklah. Dia kira dah ke macam mana? Okay. Ana kat sini nak saya macam ulas balik lah semua. Dia macam berkait semua benda. Betul lah semua yang apa yang kita cakap tadi, apa yang korang cakap tadi semua tu betul. Okay. Kalau yang macam yang kita tahulah, Syiah dalam Islam ni, Syiah yang terpenting untuk membezakan wanita Islam dengan wanita bukan Islam ni adalah dari segi disiplin pakaian dia, betul? Kan? Betul. Sebab tu disiplin berpakaian ni lagi banyak disebut sebagai kewajipan untuk menutup aurat. Sebab tu kalau cakap pasal wanita je mesti pasal aurat. Sebab tu yang paling penting, kan? Okay, lepas tu sebab secara asasnya Islam ni tak menetapkan pun jenis pakaian yang apa wanita perlu pakai. Tetapi dia tetapkan bagaimana yang perlu kita wajib tutup. Kan? Untuk
Faham? Bersama beberapa kriteria asas lah. Sebab tu kalau kita cakap je pasal wanita ni, mesti orang cakap pasal aurat lah, pasal Tudung lah, pasal pakaian. tudung lah, pasal pakaian. Sebab tu memang dengan wanita memang tak akan lari. Sebab tu benda wajib. Macam tu. Sebab tu dalam Islam pun dia dah tegaskan dari segi prinsip wajib memakai tudung dan menutup aurat mengikut batas yang telah ditentukan. Tapi dari segi dari segi pakaian fleksibel. Kita tak kisah nak pakai macam mana, ikut nak pakai guni ke, langsir ke, tak kisah. Asalkan kain tu jangan tak cukup. Macam tu. Kalau kita tengok agama Islam, apa yang cakap tadi ni? Okay. Okay, macam ni. Bila kita pakai sesuatu pakaian tu, dia melambangkan identiti kita secara luaran lah, zahir. Kalau orang tengok kita, memanglah kita ni tak boleh baca hati orang. Tapi contoh kalau kita nampak si Aminah ni pakai jubah, tudung labur, pakai stokin, tutup aurat lah semua. Mesti kita pandang dia ni, bagusnya kan? Lain pendapat kita kalau kita tengok orang yang pakai, tiba-tiba perempuan pakai short pant, singlet, kan macam pelik kan? Ataupun pakai, apa orang panggil, berpakaian tapi bertelanjang. Ketat seamat-amatnya lah. Macam tak payah pakai baju. Sama lah macam tu. Salah satu sebab kenapa kita, Allah yang perintahkan untuk kita wanita ni menutup aurat dan menyembunyikan perhiasan tubuh dia adalah untuk elakkan daripada pandangan lelaki yang bukan mahram. Kan? Sebab itulah dalam surah An-Nur ada sebut, dan janganlah mereka golongan mukminah memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala. Maksudnya kepala lah. Sebab itulah nak elakkan daripada, yelah kalau lelaki tengok kita, mesti dia macam fikir bukanlah, maksudnya nak cakap serta-serta lelaki lah. Ya, Alhamdulillah. Saya rasa sampai situ je kot. Ada banyak lagi nak cakap pasal wanita ni. Kalau kita boleh cakap daripada memang takkan habis lah, banyak. Bukan takkan habis, banyak nak cakapnya. Okay, habis tu kita stop sampai sini dulu. Ada masa kita kongsi lagi. Alhamdulillah lah, dah habis usrah kali ni. Dan terima kasih sangat siapa-siapa yang untuk semua ahli-ahli usrah ni yang dapat luangkan masa sedikit. Dan sebab yelah sekarang ni kan busy, banyak homework semua. Okay. Saya rasa sampai sini saja untuk hari ni. Terima kasih sangat-sangat untuk siapa-siapa yang dapat join, luangkan masa sedikit untuk kita tazkirah sama-sama ni. Dapatlah juga info-info kan yang baru, yang mana kita tak tahu ke. Okay. Ya, moga-moga dengan usrah kali ni dapat eratkan lagi hubungan kita, hubungan silaturahim sesama kita lah. Paling penting untuk masa sekarang ni, jaga SOP, jaga kesihatan, jaga diri, jangan keluar kalau tak perlu. Tanpa melengahkan masa, Ana rasa kita akan tutup majlis ni lah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, amin ya rabbal alamin.